Pintu kayu jati itu kelihatan sangat tua berbanding pintu-pintu lain di sepanjang koridor Blok C. Catnya, yang asalnya berwarna biru laut, kini telah mengelupas teruk, mendedahkan urat kayu yang kusam dan reput dimakan anai-anai. Apa yang lebih menimbulkan tanda tanya adalah kewujudan mangga besi berkarat yang tergantung sepi pada selak pintu tersebut. Seolah-olah ia memenjarakan sesuatu di dalamnya daripada keluar, bukannya menghalang orang luar daripada masuk. Koridor di tingkat 4 itu sentiasa diselubungi kesunyian yang aneh. Walaupun pada waktu siang, cahaya matahari seakan-akan enggan menyentuh lantai simen yang retak itu, menjadikan suasana di situ sentiasa suram dan berbau hapa, campur aduk antara bau habuk lama dan kelembapan yang tidak kering. Hairul berdiri kaku di hadapan pintu bernomor 4 bit itu, memegang bek pakaiannya dengan erat, sehingga buku 5-nya memutih. Dia tidak mempunyai pilihan lain. Asrama putra sudah penuh sesak, dan hanya bilik stor lama ini yang dibuka semula secara terpaksa oleh pihak warden untuk menampung kemasukan pelajar baharu. Ketika dia kuba memasukkan kunci ke dalam mangga berkarat itu, dia perasan sesuatu yang membuatkan bulu romanya meremang. Seorang pelajar senior yang kebetulan lalu di situ tiba-tiba mempercepatkan langkahnya sebaik saja menghampiri bilik 4 bit, malah memalingkan muka ke arah dinding bertentangan, seolah-olah takut untuk memandang pintu tersebut. Walaupun sekilas, tindakan itu cukup untuk memberitahu Hairul bahwa dia bakal menghuni sebuah bilik yang sepatutnya kekal tertutup selamanya. Sebaik saja pintu berat itu ditolak, terbuka. Udara sejuk yang tidak wajar menerpa muka Hairul dan dua lagi rakan sebiliknya, Rizal dan Azman. Ia bukan kesejukan nyaman seperti pendingin hawa, tetapi kesejukan yang tajam dan menggigit tulang. Seolah-olah mereka baru saja melangkah masuk ke dalam bilik mayat. Suasana di dalam bilik itu menyesakkan dada. Terdapat 3 buah katil besi 2 tingkat yang catnya sudah lusuh, dengan tompokan karat merah yang kelihatan seperti darah kering di bahagian kepala katil. Hairul coba menenangkan hatinya dengan meletakkan BG di atas tilam nipis yang disediakan. Namun matanya tertangkap pada dinding di sebelah almari. Terdapat kesan garisan panjang dan dalam pada plester dinding itu. Seakan-akan kesan cakar kuku manusia yang coba memanjat atau menahan diri daripada ditarik sesuatu. Walaupun dinding itu telah disapu dengan lapisan cat putih yang baharu, lekuk-lekuk cakar itu masih jelas kelihatan, menjadi parut kekal yang menceritakan penderitaan penghuni terdahulu. Malam pertama berlalu dengan sangat perlahan. Hairul yang sukar melelapkan mata hanya memandang siling bilik yang kotor. Tepat jam 2 pagi, bunyi itu bermula dari arah siling di atas kepalanya. Kedengaran bunyi guli kaca jatuh ke lantai simen. Ting ting ting, bunyi itu bergema, diikuti dengan bunyi guli bergolek perlahan-lahan sebelum berhenti. Hairul Cuba memujuk hatinya bahwa itu mungkin pelajar di tingkat atas yang sedang bermain. Namun, logik akalnya segera menolak alasan itu, karena dia sadar sepenuhnya bahwa bilik 4 bit berada di tingkat paling atas bangunan asrama. Di atas mereka hanyalah bumbung zinc dan langit malam yang gelap gelita. Bunyi itu berulang berkali-kali, setiap kali semakin kuat dan semakin dekat, seolah-olah benda yang bermain guli itu sedang duduk mencangkung tepat di atas siling kapur bilik mereka. Hairul menarik selimut menutup kepala, namun nalurinya memberitahu bahwa dia tidak bersendirian. Setiap kali dia memejamkan mata, dia dapat merasakan ada sepasang mata yang sedang merenungnya dari sudut gelap di antara almari besi dan dinding. Perasaan itu begitu kuat sehingga dia terpaksa membuka mata berkali-kali untuk memastikan
tiada sesiapa di situ. Sudut itu gelap pekat. Satu kegelapan yang seolah-olah mempunyai jisimnya sendiri, menyerap segala cahaya yang kuba menembusinya. Gangguan menjadi lebih agresif pada malam kedua. Rizal yang tidur di katil bertentangan mula meracau di dalam tidurnya. Pada mulanya, ia hanya gumaman yang tidak jelas, tetapi lama-kelamaan ia berubah menjadi kata-kata yang menakutkan. Khairul yang terjaga mendengar dengan teliti, dan darahnya berderau apabila menyadari suara yang keluar dari mulut Rizal bukanlah suara rakannya itu. Suara itu garau, dalam, dan serak, seperti suara orang tua yang sedang marah. Rizal merayu meminta tolong berulang kali, mengatakan bahwa dia sedang datang. Tubuh Rizal menggeletar hebat di atas katil. Peluh jantan membasahi dahinya. Walaupun bilik itu sejuk beku, Khairul tidak berani mengejutkan rakannya. Bimbang apa yang mungkin bangun bersama Rizal nanti. Keesokan harinya, ketika membersihkan habuk di bawah katil, Khairul menemui satu papan lantai kayu yang sedikit longgar. Didorong rasa ingin tahu, dia mengumpil papan itu dan menemui sekeping gambar kelas lama yang telah pudar warnanya. Di dalam gambar itu, berderet pelajar lelaki tersenyum gembira. Namun, ada satu wajah di barisan belakang yang telah diconteng dengan dakwat merah sehingga kertas itu hampir koyak. Wajah itu ditutup sepenuhnya dengan garisan kasar dan agresif, meninggalkan tanda tanya tentang identiti pelajar malang tersebut. Penemuan itu membuatkan jantung Khairul berdegup kencang. Dia merasakan gambar itu sengaja disorokkan di situ sebagai satu peringatan atau mungkin satu sumpahan yang ditinggalkan. Ketegangan memuncak apabila Khairul menyadari sesuatu yang aneh tentang almari besi miliknya. Dia seorang yang teliti dan sentiasa memastikan pintu almarinya dikunci rapat sebelum tidur. Namun, setiap kali dia bangun di tengah malam karena terjaga oleh bunyi aneh, pintu almari itu pasti akan terbuka sedikit, meninggalkan celah sempit yang gelap. Celah itu cukup besar untuk seseorang mengintai dari dalam. Khairul Cuba meletakkan beg berat di hadapan pintu almari itu. Tetapi keesokan paginya, beg itu telah dialihkan ke tepi dan pintu almari kembali terbuka. Dia mula sadar bahwa almari itu bukan sekadar tempat menyimpan baju, tetapi mungkin menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang tidak sepatutnya berada di situ. Suasana di dalam bilik 4 bit kini berubah sepenuhnya. Udara menjadi berat dan menekan, seolah-olah oksigen semakin menipis, menandakan bahwa gangguan itu baru saja bermula dan mereka kini terperangkap dalam permainan yang tidak mereka pahami. Khairul tidak mampu lagi menanggung beban ketakutan yang semakin mencengkam jiwa. Dia memberanikan diri mendekati Pak Ciharun, pengawal keselamatan tua yang telah berkhidmat di sekolah itu sejak 2 dekad lalu. Pada mulanya, orang tua itu enggan membuka mulut apabila ditanya mengenai sejarah bilik 4 bit. Siulwala menyebut namanya sahaja sudah cukup untuk mengundang bala. Namun, melihat wajah pucat Khairul yang tidak bermaya, Pak Cik Harun akhirnya mengalah. Dia mendedahkan kisah sebenar melalui kiasan yang mengerikan, bahwa bilik itu pernah menjadi saksi satu tragedi 10 tahun yang lalu. Seorang pelajar tingkatan 5 ditemui mati di atas katilnya dalam keadaan yang sangat misteri. Tiada sebarang kecederaan fisikal ditemui pada tubuh arwah. Namun wajahnya terpaku dalam ekspresi ketakutan yang amat dahsyat. Dengan mata yang terbeliak memandang siling Sioliola, dia telah melihat sesuatu yang meragut nyawanya. Serta-merta, Pak C. Harun memberi amaran bahwa bilik itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia dihuni oleh dendam yang tidak pernah padam. Malam itu, suasana di dalam asrama terasa berbeza. Udara menjadi begitu tumpat dan berat sehingga sukar untuk bernafas. Tepat jam 3 pagi, gangguan yang selama ini hanya berupa bunyi dan bayangan berubah menjadi serangan fisikal yang nyata. Khairul tersentak bangun
apabila selimut tebalnya ditarik dengan kasar. Dari ujung kaki, seolah-olah direntap oleh tangan yang kuat. Sebelum sempat dia memahami apa yang berlaku, katil besi tempat dia berbaring mula bergoncang dengan hebat. Bunyi besi beradu dengan dinding konkrit bergema di seluruh ruang bilik yang sempit itu, menghasilkan bingit yang memekakan telinga. Rizal dan Azman turut terjaga, menjerit ketakutan apabila katil mereka juga diangkat dan dihentak ke lantai berulang kali oleh satu kekuatan gaib yang sedang mengamuk. Dalam kekalutan itu, pandangan Khairul terpaku ke tengah bilik. Di sana, berdiri satu sosok tubuh samar yang tinggi lampai. Walaupun bilik itu gelap gelita, dia dapat melihat kontur tubuh itu dengan jelas karena kegelapannya lebih pekat daripada beang-beang di sekeliling. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku sambil merenung tajam ke arah katil Khairul. Walaupun wajah makhluk itu kabur dan tidak berbentuk, Khairul dapat merasakan pandangan kosong yang penuh dengan kebencian menembusi jiwanya. Ia adalah pandangan yang sama seperti wajah yang diconteng dalam gambar lama yang ditemuinya. Satu kehadiran yang menuntut pengakuan dan korban. Tanpa membuang masa, ketiga-tiga pelajar itu melompat turun dari katil dan meluru ke arah pintu. Osman yang berada paling hadapan Kuba memulas tombol pintu dengan panik. Namun ia tidak berganjak sedikit pun. Pintu itu terkunci rapat. Bukan kerana dikunci, tetapi syolialah ada tangan haib yang menahan tombol itu dari sebelah luar dengan kekuatan luar biasa. Mereka menendang dan menumbuk pintu kayu itu sekuat hati, menjerit meminta tolong. Namun suara mereka sikenakan ditelan oleh dinding bilik itu. Tiada siapa di koridor yang mendengar jeritan nyaring mereka. Mereka terperangkap di dalam kotak konkrit itu bersama entiti yang semakin menghampiri, merasakan ajal mereka sudah terlalu hampir. Tiba-tiba, sayup-sayup kedengaran laungan azan subuh berkumandang dari surau berdekatan asrama. Sebaik sahaja kalimah suci itu memecah kesunyian pagi. Gegaran di bilik itu berhenti serta-merta. Suasana menjadi sunyi sepi, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tombol pintu yang tadi keras kini berputar dengan mudah. Mereka bertiga terus berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, tercungap-cungap mencari nafas di bawah cahaya lampu koridor yang malap. Di bawah sinaran lampu itu, Khairul tergama melihat lengan Rizal. Terdapat kesan lebam hitam kebiruan yang sangat jelas, membentuk cengkaman 5 jari runcing. Bukti nyata bahwa apa yang mereka lalui bukanlah mimpi ngeri semata-mata. Pihak pentadbiran asrama menutup semula bilik 4 bit pada pagi itu juga tanpa sebarang penjelasan rasmi, membiarkan misteri itu terkunci sekali lagi di sebalik mangga besi yang baharu. Kini, bilik 4 bit kembali kosong dan sunyi di ujung koridor tingkat 4. Walaupun tiada lagi pelajar yang berani menghuni bilik tersebut. Mereka yang lalu di situ pada waktu malam sering melaporkan bunyi perabot berat diseret di atas lantai siman dari dalam bilik yang terkunci itu. Ingatlah, sesetengah tempat menyimpan memori hitam yang tidak mau dilupakan. Dan ada pintu yang sebaiknya tidak pernah dibuka. Jika Anda pernah mengalami gangguan di asrama, kongsikan kisah Anda di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini.